Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan Sarofiza Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Turkish Aerospace Industries. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri Qatar yang baharu. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adoh Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Turkish Aerospace Industries. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Mustafa Varank, Minister of Industry and Technology Republik Turkiye dan Profesor Temel Kotil, President and Chief Executive Officer of Turkish Aerospace Industries. Semasa lawatan ini, ke bawah Dulia Maha Mulia antara lainnya mendengarkan sembah taklimat mengenai fungsi dan peranan Turkish Aerospace Industries yang merupakan salah satu penyumbang utama kepada industri aerospace antarabangsa melalui reka bentuk dan pengeluaran pesawat pertahanan dan komersial. So very successful, Excellency. We want to show today. Okay, you're welcome. Baginda juga berkenan menyaksikan pertunjukan udara dan pameran Startech Aerospace yang mempamerkan produk pengeluaran Turkish Aerospace Industries seperti jet-jet pejuang, helikopter dan pesawat drone unmanned aerial vehicle UAV. Selepas lawatan berkenaan, ke bawah Dulia Maha Mulia kemudiannya berangkat tiba di Istanbul bagi meneruskan keberangkatan negara baginda. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adoh Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Sheikh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Thani, Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Qatar berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Qatar yang baharu. Peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya diluluskan pada hari ke-6 mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara meneruskan sidangnya di hari ke-6 hari ini dengan Dewan meluluskan peruntukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya.
Sesi persidangan pada sebelah pagi dimulakan dengan kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liew bin Abdullah mengenai isu industri pembinaan yang dikenal pasti sebagai industri utama. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan pada masa ini beberapa kemudahan dan tapak perindustrian dibina bagi meningkatkan lagi aktiviti perekonomian. Terdapat sudah 4 tapak perindustrian di daerah Belait dengan aktiviti lain termasuk Brunei Methanol Company, BFI, BLNG dan belum lagi mengira BSP, operasi BSP di daerah Belait. Dari segi daerah Tutong, kita ni sudah melihat ada beberapa aktiviti aquaculture di daerah Tutong. Nampaknya urusan tersebut ini akan terus berkembang, meningkat lagi production dan sebagainya. Di daerah Temburong pada masa ini ada satu estate perindustrian, tapi pada masa yang sama kita ni sedang juga memajukan Labu Square dan juga di Bandar Bangor. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman ketika membentangkan mukadimah peruntukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya yang berjumlah lebih RM136 juta antara lain menjelaskan kementerian tersebut akan mendukung tema belanjawan iaitu bersatu membina masa depan yang lebih makmur dengan menumpukan kepada 3 aspirasi. Menurut Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, keselamatan dan kesejahteraan yang memfokuskan usaha memperkukuhkan keselamatan dan kesejahteraan menjadi salah satu daripada aspirasi tersebut. Transformasi pembangunan bandar dan daerah dan memperkasakan pembangunan komuniti dengan memberikan penekanan kepada pembangunan bandar dan daerah yang mampan dan berdaya tahan melalui penglibatan aktif daripada pemimpin-pemimpin angkar umbi dengan kerjasama komuniti masyarakat dalam memastikan ketersediaan prasarana-prasarana, memperluaskan penggunaan teknologi, menitikberatkan kebersihan alam sekitar, menjamin ekosistem pembangunan masyarakat yang kondusif bagi membantu memperkasakan masyarakat yang tampil ke hadapan dalam mengambil peranan menarajui pelbagai inisiatif pembangunan diri dan tadbir urus yang baik dan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti. Menjurus kepada pemberian perkhidmatan yang telus, beraccountability dan berhemah dengan melaksanakan reformasi dasar, penggunaan teknologi, peningkatan kapasiti dan kompetensi serta dengan menerapkan pendekatan whole of government dan whole of nation. Beberapa inisiatif telah dan sedang dilaksanakan dalam mengukuhkan lagi aspek keselamatan dan kesejahteraan penduduk. Ini jelas Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri termasuk usaha mengawal, memperkukuhkan dan memantau kemasukan warga asing serta aplikasi e-arrival card. Sebagai usaha untuk mengawal, memperkukuhkan dan memantau kemasukan warga asing termasuk pelancong melalui pos-pos kawalan, Border Management System telah mula digunakan di lapangan terbang antarabangsa Brunei pada 14 hari bulan Mac 2022 dan telah dilaratkan ke semua pos-pos kawalan yang lain bagi menggantikan sistem kawalan pos-pos kawalan yang lama. Pada 9 hari bulan Februari 2023, aplikasi e-arrival card mula diperkenalkan bagi menggantikan embarkation dan disembarkation card yang telah lama digunakan. Dengan terlaksananya Border Management System dan e-arrival card ini bukan sahaja akan dapat memudahkan proses bagi kemasukan atau keluar dari negara Brunei Darussalam khususnya kepada warga negara asing, malah ianya akan dapat membantu Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dalam pengumpulan maklumat dan data serta membolehkan perkongsian maklumat-maklumat terkini kepada agensi-agensi yang berkepentingan bagi kegunaan penganalisaan, perancangan, pengubalan dasar dan sebagainya.
Isu peniaga tepi jalan turut dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Mahidin. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan isu tersebut telah dibincangkan di bawah Majlis Perancangan Guna Tanah Kebangsaan di bawah Kementerian Pembangunan dengan kumpulan bertindak gerai-gerai dan bengkel. Kumpulan bertindak ini juga telah mengenal pasti 11 tapak tanah yang bersesuaian, yang baru, untuk dibangunkan gerai-gerai bagi menempatkan peniaga-peniaga di tepi jalan ini secara berperingkat-peringkat, yang mana dalam proses pewartaan pengenalpastian tapak-tapak ini juga adalah melalui penyelarasan dan kerjasama ketua-ketua kampung dan majlis-majlis perundingan mukim dan kampung yang berkenaan. Kementerian Pembangunan menerusi Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri akan melaksanakan usaha memperkasa pembersihan Sungai Brunei dengan lebih efisien. Demikian respon Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, mengenai isu kebersihan Sungai Brunei yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim. Diusahakan melalui Sekretariat Jawatankuasa ini ialah untuk mengeluarkan satu kaedah bagi meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai dengan amalan-amalan kebersihan. Beberapa orang telah diambil tindakan melalui kompaun kerana membuang sampah merata-rata. Di antaranya ialah seramai 228 individu dan 117 syarikat telah dikenakan kompaun atas kesalahan pembuangan sampah di tempat-tempat awam, termasuk di tempat di mana sampah juga dibuang ke sungai, terutama sekali di Sungai Brunei. Sebelum menangguhkan sidangnya petang tadi, Dewan meluluskan peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Persidangan akan disambung pada hari Sabtu pukul 9.30 pagi. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Suma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 10.50 malam bagi rakaman sesi petang. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.pn. Kemahiran dan kecekapan pekerja tempatan dapat dipertingkatkan melalui program employability. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Langkah Whole of Nation bagi meningkatkan keupayaan tenaga manusia dan menangani kebolehpasaran pekerjaan di negara ini dapat dicapai melalui program perdana pelaburan sosial Employability. Mereka yang menyertai program tersebut diraikan semasa tamat kursus pengambilan pertama program yang diadakan di Pusat Latihan Kesenian dan Kraftangan di Ibu Negara. Hadir Pengiran Haji Jamra Wera bin Pengiran Haji Petra, Pemangku Setiausaha Tetap Tenaga Jabatan Perdana Menteri. Pengambilan pertama program ini terdiri daripada 8 orang anggota berkemahiran dari Adnan Works and Engineering Sendirian Berhad. Melalui program tersebut, kemahiran dan kecekapan pekerja tempatan dapat dipertingkatkan. Brunei LNG Sendirian Berhad, Brunei LNG dalam hubungan ini bekerjasama dengan Manpower Planning and Employment Council MPEC, Manpower Industry Steering Committee MISC, Job Centre Brunei JCB dan pihak-pihak berkepentingan bagi tujuan ini. Dalam usaha bagi menyokong usaha pendigitalan negara, Unified National Network Sendirian Berhad UNN menandatangani perjanjian bersama Vertiv untuk mereka bentuk dan membina kemudahan pusat data.
Menandatangani bagi pihak UNN, Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengarah UNN dan Dr. Stephen Ola, Ketua Pegawai Eksekutif UNN. Manakala bagi pihak Vertif, perjanjian ditandatangani oleh pengurus dan pengarah kanan jualan Telekom Asia. Majlis penandatanganan diadakan di Submarine Landing Station UNN di Kampung Tungku. Sempena Hari Ulang Tahun Kebangsaan ke-39, Masjid Al-Muhtadibillah Kampung Sungai Kebun, Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Pusat Sejarah Brunei akan mengadakan Majlis Semarak Hari Kebangsaan yang bertemakan Semangat Kebangsaan Kebruneian. Sidang media bagi majlis berkenaan diadakan petang tadi di Pusat Sejarah Brunei, Bandar Seri Begawan. Pelbagai aktiviti akan diatur sepanjang majlis diadakan termasuk pameran, kuis interaktif menyusun salah silah keluarga dan jualan buku-buku dari Pusat Sejarah Brunei. Bicara sejarah semangat kebangsaan Kebruneian boleh diikuti secara langsung melalui Instagram Live Pusat Sejarah Brunei pada 13 Mac ini. Bicara sejarah akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Sebagai usaha pusat sejarah dan juga dengan Tamir Masjid untuk menanam semangat cintakan kepada negara kita ini, cintakan raja dan cintakan pada agama Islam, memperlihatkan akan perjuangan generasi tua kita ini, generasi masa lalu khususnya yang dipimpin oleh almarhum dan juga Kebahadulian Mahmud Sultan untuk mengembalikan kemerdekaan negara Brunei yang kita niraikan setiap tahun itu. 7 orang kaki tangan tempatan syarikat Novo Sendirian Berhad diraikan pada majlis penghargaan perkhidmatan. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Awang Romeo W. Edong, Pengarah Tenaga In Country Value Division, Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Majlis merupakan insentif dan pengiktirafan kepada para kaki tangan syarikat berkenaan yang telah menunjukkan komitmen serta kemahiran dalam melaksanakan kerja berkualiti. Syarikat Novo Sendirian Berhad merupakan syarikat yang mengendalikan bidang perkapalan dan maritim sejak tahun 2006. Orang ramai dialu-alukan menyumbang barangan keperluan makanan atau pakaian ke beberapa platform sumbangan termasuk program Dibuang Sayang dan projek Pantri Ketani yang berlangsung ketika ini. Sementara itu, kumpulan Goodwill Crew di bawah program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai peringkat pertengahan EDP-MMO yang mengungkayahkan projek Pantri Ketani mengalu-alukan lebih ramai para penderma menyumbangkan barangan makanan berkonsepkan pantry community sehingga Sabtu ini. Program Dibuang Sayang yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri secara pandu lalu mengumpul pakaian terpakai atau baharu yang diterima daripada orang ramai sehingga esok Jumaat 10 hari bulan Mac dan sumbang berkenaan akan diagihkan pada Ahad 12 hari bulan Mac. Dibuang sayang, which is kita ni semua orang kita ni banyak baju kita ni Bali apa dan sebagainya, mungkin kita ni pakai daripada kita ni buang sayang, jadi kita ni yang masih dapat digunakan bolehlah kita ni sumbangkan. Dan ada segelintir daripada masyarakat kita ni dah tahu di mana akan menyumbangkan pakaian-pakaian ini. Projek Pantry Ketani pula dilancarkan pagi tadi oleh Dayang Hajah Rosli Zawati binti Haji Ibrahim, penolong pengarah Institut Perkhidmatan Awam bersama dengan Awang Haji Muhammad Yusri bin Wasal Fela, Ketua Perhubungan Kerajaan, dan projek-projek khas Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dengan 2 konsep pengagihan iaitu secara terbuka dan juga secara sasaran. Pemilihan projek ini mengambil kira keadaan semasa di negara Brunei Darussalam, terutamanya aspek kenaikan harga barang yang merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi perbelanjaan bulanan orang ramai terhadap barang-barang keperluan termasuk makanan asas.
mereka dapat memilih dan mengambil barang-barang yang ada di pantry ni, tetapi tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan oleh pihak kami supaya lebih ramai orang lagi dapat ampit so hashtag kami berampit-ampitan. Pelbagai aktiviti menarik disediakan sepanjang Karnival Halalan Taiban bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Pagi tadi diadakan majlis perasmiannya di Dewan Kampus Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa Sinaud, daerah Tutong. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Dr. Hajah Nur Khairiah binti Pengiran Haji Hashim, Pengarah Pusat Penyelidikan Halalan Taiban Yunisa. Antara aktiviti yang diungkapkan, demonstrasi penyediaan makanan halal oleh penuntut tahun 3, kuis edukatif seperti penyertaan petak-petak jualan daripada pengusaha makanan, pakaian dan perkhidmatan. Karnival dihasrat melatih para pelajar untuk menceburi dalam industri makanan halal dan memupuk budaya keusahawanan. Acara juga dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga Ahad ini bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Di antara lain juga tujuannya adalah untuk menanam budaya keusahawanan di kalangan para pelajar. Kami juga menjemput seorang penceramah daripada bahagian kawalan makanan halal untuk menyampaikan satu halal, ini orang kami panggil halal talk, program halal talk dengan tajuk The Necessity and Obligation to Comply with Halal Certification, mengikut dengan standard dan undang-undang halal yang ada di negara Brunei Darussalam. Institut Pendidikan Teknik Brunei IBTE mengadakan hari terbuka di kesemua kampus IBTE di seluruh negara sehingga Sabtu ini. Acara dibukakan bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan pukul 2 hingga 4 petang. Di IBTE Kampus Agroteknologi, orang ramai khususnya para penuntut lepasan peringkat O berpeluang mendapatkan maklumat mengenai program-program yang ditawarkan di kampus berkenaan dan berinteraksi dengan tenaga pengajar. Juga diadakan lawatan tapak serta pameran projek para pelajar serta sesi demonstrasi program. Program Agro dan Apply Science. Di antara program agroteknologi iaitu HNTech program in agroteknologi, dan di dalam itu juga ada 6 kursus, manakala program Apply Science ianya ada 4 program yang kena offer. Sementara itu di IBTE Kampus Nahkoda Ragam di Lebuh Raya Muara Tutong, Lambak Kanan menawarkan pengambilan bagi bulan Ogos 2023. Pada hari terbuka ini, orang awam dan penuntut yang berhasrat untuk memohon berpeluang bertanya mengenai syarat kemasukan, program yang ditawarkan dan prospek kerjaya program yang dipilih. Kami ada membuat showcase ataupun mempamerkan projek-projek student. Di antara projek-projek di sini adalah projek daripada electrical, projek daripada geomatics iaitu bahagian ukur, dan juga projek daripada bahagian construction. Membagi peluang kepada lapasan sekolah untuk menyambung pelajaran diorang dari mestinya daripada segi teknikal. Jurusannya bermacam-macam seperti bahagian electrical, construction, geomatik dan lain-lain. Di sini mereka menunjukkan di mana tempat-tempat mereka menghadapi praktikal seperti bahagian ICT, library dan di mana tempat mereka mempelajari program mereka yang sepatutnya di luar di sinilah. Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca Negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan majlis doa kesyukuran sempena ulang tahun ke-37 persatuan berkenaan. Majlis berlangsung di Pusat Kaca Kampung Kiulap. Hadir Datuk Paduka Awang Haji Zainal bin Haji Momin, Presiden Kaca. Majlis diisikan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil. Kaca merupakan sebuah badan kebajikan ditubuhkan pada 27 Oktober 1986 yang menyediakan program bimbingan dan latihan khusus agar kanak-kanak cacat di negara ini dapat hidup berdikari serta mampu meneruskan persekolahan di sekolah-sekolah rendah kerajaan.
Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha menganjurkan kempen derma darah sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Kempen diadakan pagi tadi di Dewan Seri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Sebanyak 41 pain darah telah berjaya dikumpulkan semasa kempen berkenaan. Kempen kali ini menyasarkan para penduduk daerah Tutong dan merupakan salah satu aktiviti dalam acara Semarak Hari Kebangsaan. Kempen juga antara lain bertujuan memberi kesedaran kepada orang awam mengenai kepentingan menderma darah yang boleh menyelamatkan nyawa. Seorang pekerja warga negara Indonesia dipercayai lari dari majikan. Mardiani berumur 35 tahun memegang nombor pasport C4115421. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Muara di talian 2770140 atau talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA menjorai peringkat akhir acara sukan olahraga bagi larian 4x100 meter lelaki antara institusi pengajian tinggi bagi merebut Piala Chancellor 2022. Acara olahraga peringkat akhir diadakan petang kemarin di Padang dan Belapan, Kompleks Sukan Tutong. Kejohanan dianjurkan oleh Universiti Teknologi Brunei UTB. Universiti Brunei Darussalam UBD dan UTB masing-masing di tempat kedua dan ketiga penyampaian hadiah kepada para pemenang bagi setiap kategori sukan yang dipertandingkan disempurnakan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB, Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD, Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA dan Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College University, Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB.